mesti ada lam pada khabar dia. Apa makna dia kata khabar? Kalau in ini bukan inna. Kalau inna itulah baru ada isim dan khabar dia. Kalau in syartiyah tu mana ada khabar dia nya? Tak ada. Itu silap. Kadang-kadang gaduh dia boleh jadi tersilap juga. Sesungguhnya tuan-tuan baru masuk. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang subuh. Setelah selesai bersembahyang subuh, perempuan-perempuan pergi dengan berselimut dalam keadaan mereka tidak dikenali kerana gelap di awal subuh, kerana masih gelap lagi. Ghalas ini waktu awal subuh. Itu baru faham. Kalau kita kata jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang subuh, maka perempuan berselimut dan mereka tidak dikenali kerana masih gelap lagi, maka tu duduk mana? Jika dia kena ada maka, tergantung. Waktu ada kata tergantung tidak bertali tu tak kena. Jangan pakai hak tu silap. Ni kan ada ni kan, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli, lam tu ada tu. Lam tu mesti ada, sebab lam itu berada pada jawab inna. Jawab in di sini supaya innal barulah ada khabar, ada pada khabar dia. Jadi yusalli itu jumlah tu jadi khabar dia. Kalau kita kata in syartiyah, mana ada khabar-khabar lagu tu, tak ada. Itu dari segi kaedahnya. Sebab tu yang silap tu, dia pakai in syartiyah, sedangkan tak boleh sama sekali in syartiyah, sebab ada la tu, la yusalli. Yang keduanya kaedah, mengikut kaedahnya, kalau in selepas dia ada fi'il naqis seperti kana, maka in itu adalah in mukhaffafah minas thaqilah. Tu kaedah yang kedua. Dua lah kaedah tu. Sebab tu lari. Kalau mengikut kaedah tak lari. Molek, dia pergi molek. Orang perempuan pergi, yang ni pulang balik berangkat dalam keadaan mereka berselimut, tudung selimut. Orang tak kenal. Sebab apa? Sebab gelap lagi. Gelap hujung malam tu masih lagi ada di awal subuh. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW bersembahyang subuh di awal waktu. Dan inilah dalil bagi jumhur ulama yang mengatakan sembahyang subuh itu terlebih afdal dikerjakan di awal waktu, bukan di akhir waktu. Hadis yang kedua riwayat daripada Rafi' bin Khadij. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbihu bis-subhi, sembahyanglah subuh pada waktu telah agak cerah. Segitu anda terjemah bukan mana asbihu bis-subh tu. Setengah orang dia terjemah asbihu bis-subh, sembahyanglah subuh pada apabila masuk waktu subuh. Asbaha maknanya apabila masuk ke dalam waktu subuh, maknanya di awal waktulah. Sembahyanglah subuh apabila kamu masuk ke dalam waktu subuh. Yang ni bila masuk saja sembahyang, menunjukkan awal waktu juga. Kalau kita kata lagu tu tidak sesuai lah, Imam Abu Dawud mari dua hadis yang dalam bab ni. Cuba perhati molek. Sebab tu dia seni. Kitab dulu dia beza dengan kitab kemudian ni. Kitab kemudian dia tak ada seni lagu tu. Kalau kita tak ambil kira seni tu kan, memang kita boleh terjemah lagu tu, tak salah. Memang ada juga asbaha tu dengan makna masuk ke dalam waktu subuh. Adha maknanya masuk ke dalam waktu duha. Azhara masuk ke dalam waktu zuhur. Memang boleh. Yang ni ketika masuk mula-mula tu lah. Tetapi di sini Imam Abu Dawud kan, kita tahu dah kaedah dia, iaitu satu bab dia akan buat mari pendapat ulama ni. Mana dalil dia? Dalil hak kata sembahyang awal ada dah ke tadi sembahyang awal. Kalau hak ni pun dalil untuk hak sembahyang awal, mana dalil hak kata sembahyang lewat sikit lebih afdal? Tak ada dah lah. Tak ada dah lah. Kalau kita kata hak ni pun dalil untuk sembahyang awal juga, bermakna Imam Abu Dawud buat mari dalil bagi satu pihak saja, pihak lain tidak. Sedangkan maksud dia nya kitab Abu Dawud ni jawab mari dalil masing-masing ulama hak berbeza pendapat. Tak dapat tidak, kita kena kata asbihu bis-subh, yakni sembahyanglah kamu subuh pada waktu telah agak cerah.
tapi matahari tak terbit lagi, matahari tak naik lagi, telah agak cerah. Yang kita terjemah lagu tu adakah sewena-wena? Tidak. Sebab ada riwayat-riwayat yang lain banyak lagi. Di antaranya hadis isfar, asfiru bil fajr. Asfiru, sembahyanglah kamu subuh fajar itu pada waktu isfar. Isfar itu pada waktu telah cerah tanah. Cerah tanah. Orang kita kata, orang Kelantan kata pada waktu telah cerah tanah. Maknanya kita nampak dah tanah cerah dah, tapi matahari tak keluar lagi. Itu waktu isfar. Atau satu lagi riwayat, nawwiru bil fajr. Nawwiru bil fajr, sembahyanglah subuh ketika mana pagi itu telah cerah. Nur, daripada nur, telah cerah, telah bercahaya sedikit. Maknanya telah agak, sebab tu yang kita kata telah agak cerah sedikit. Sesuai dengan itu. Barulah sesuai dengan Imam Abu Dawud mari dua hadis ni. Satunya pegangan golongan yang pertama, hadis ni pegangan golongan yang kedua. Baru sesuai. Kalau tidak tak sesuai dengan maksud asal dia. Kadang-kadang kita kena faham gitu. Memang Imam Abu Dawud faham gitu. Tapi setengah-setengah ulama seperti Imam Nawawi, dia takwil pun kata tadi asbihu bis subh. Sembahyanglah subuh bila masuk waktu subuh. Bila kamu masuk ke dalam waktu subuh, maknanya jangan disembahyang sebelum tu. Jangan disembahyang sebelum tu. Sebelum subuh tu tak boleh, tak sah. Sembahyang apabila masuk waktu subuh. Dia kata lagu tu. Tapi Imam Abu Dawud buat mari dalam kitab dia tidak. Tidak. Dia buat mari ini dalil kepada golongan yang kedua, seperti Imam Abu Hanifah dan orang yang sependapat dengan dia, bahawa sembahyang subuh ni lebih afdal sembahyang lewat. Lewat tu bila? Ketika cerah tanah. Sebab itulah kalau kita pergi ke luar negeri, di negeri-negeri yang pakai mazhab Hanafi ni, memang sembahyang lewat subuh. Cerah tanah, nampak dah orang, baru dia sembahyang. Itu pegangan dia. Dia pegang dengan ni lah di antaranya. Dan hadis isfar, asfiru bil fajr. Dalil masing-masing banyaklah. Dalil hak jumhur ulamanya, hak tadilah hadis Aisyah tadi. Hadis Aisyah tadi. Lepas tu ni jawab sebahagiannya telah anda sebut dah sebelum pada ni. Soal jawab tu. Dalil hak ni kata gini, hak ni kata gini. Itu sudah disebut dah sebelum pada ni pun sedikit sebanyak. Walau bagaimanapun ini perkara khilaf lah. Perkara khilaf. Hak lagu ni khilaf. Kita kena faham khilaf dengan bid'ah. Bid'ah lain, khilaf lain. Khilaf ni dia ada dalil masing-masing. Hadis misalnya, orang ni faham hadis ni gini, dia orang ni tarjihkan hadis ini. Golongan yang kedua seperti Imam Abu Hanifah, dia tarjihkan hadis yang kedua. Hadis ada kedua, dia tarjih hadis ni, dia tarjih. Tidak bid'ah tu, khilaf orang panggil. Ada juga dia kata hak ni sudah mansuh, hak ni tidak mansuh. Dia pakai tu sebab dia tarjihkan hak tidak mansuh. Masih lagi khilaf. Hadis juga ada di mana dia ada asal. Itu kalau hak khilaf, bukan dia semena-mena begitu dia. Tapi kalau bid'ah ni benda yang tak ada asal, tak ada hadis, itu bid'ah, itu beza dia. Ini walaupun kita tidak biasa buat, kita tak boleh pandang orang lain dengan pandangan yang tidak baik. Kita tak boleh kata dia ahli bid'ah, walaupun amalan dia seumur hidup dia lagu tu pun kita tak boleh kata dia ahli bid'ah, sebab dia ada hadis. Itu bezanya. Tak boleh kata. Di antara yang telah disebutkan, tak apa juga kalau kita sebut pula, di antara dalil hak mengatakan awal tu, hak ni di antaranya dalil. Di antara dalil lagi kalau dalam Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum,
Sembahyang ni membawa keampunan.